kelas kita pada malam ini. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan buka kita punya kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi sebelum cikgu teraskan lagi jauh, suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey, okey. Kamera okey, kamera cikgu jelas ke? Cikgu pakai baju warna apa sekarang ni? Merah. Ada cakap cikgu pakai baju warna biru. Cikgu merah. Ni merah ke merun? Kalau kita tanya orang lelaki cakap merah. Kalau perempuan cakap merah juga ke ni? Okey. Selalunya perempuan lebih terperinci lah bab warna ni. Tapi tak apa. Sekurang-kurangnya kamu nampak lah yang cikgu pakai baju warna merah. Okey, jadi cikgu pakai kopiah ni bukan sebab cikgu nak tunjuk cikgu bagus pun. Okey. Tadi kita akan mulakan kelas kita pada malam ini. Yang pertama sekali cikgu ingatkan kepada semua orang kena ada kalkulator. Semua orang ada kalkulator. Okey, tunjuk kalkulator sekarang dekat depan. Cikgu nak tengok sikit kalkulator masing-masing. Okey, 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 okey. Okey. Okey, bagus. Okey. Okey. Okey, jadi sebab apa cikgu suruh tunjuk kalkulator? Kalkulator ni ada banyak jenis. Ada 360, ada 570, ada warna hitam, ada warna putih. Tapi tak apa, kita akan teruskan kepada pembelajaran kita. Kita pada malam ni adalah kita belajar cara nak tekan kalkulator tu paling penting. Sebab tu cikgu suruh kamu bawa kalkulator. Ada pelajar tingkatan 5. Ada kisah dia pelajar tingkatan 5, dah tingkatan 5 nak SPM tak tahu cara nak tekan kalkulator. Macam mana tu? Jadi sebab apa? Sebab dia tak ada pendedahan awal. Yang ni cikgu nak bagi daripada tingkatan 1 lagi cara nak tekan kalkulator. Siapa bagus tekan kalkulator pada malam ni, insya-Allah untuk bab tingkatan 2, bab tingkatan 3 sampai tingkatan 5 dia boleh mahir guna kalkulator. Okey, jadi kita akan teruskan kita punya bab iaitu dalam bab 3. Okey, cikgu akan mula share skrin cikgu. Boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Okey. Okey. Jadi ini adalah worksheet cikgu. Worksheet ni maksudnya apa yang cikgu nak ajar malam ni adalah bergantung kepada kertas-kertas cikgu yang di dalam muka surat ini. Ada 7 page. Dah print ke? Okey, ada yang dah print, bagus. Okey, yang tak print cikgu nak masing-masing keluarkan alternatif lain untuk follow apa yang cikgu nak ajar. Okey, jadi ini nota cikgu ini nota cikgu pada hari ini. Kita nampak kita punya bab hari ini adalah bab 3. Okey, jadi cikgu buka whiteboard cikgu. Cikgu buka whiteboard cikgu, cikgu tulis tentang bab 3. Apa yang kita nak belajar dalam bab 3 ni ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Yang pertama, perkara pertama kita akan ajar adalah kuasa 2. Apa kuasa 2 tu? Yang kedua, kita nak belajar punca kuasa 2. Yang ketiga, kita nak belajar kuasa 3. Dan keempat, kita akan belajar punca kuasa 3. Ini adalah apa yang kita nak belajar pada malam ini. Ini adalah apa yang kita nak belajar pada malam ini. Jadi, cikgu akan fokuskan kepada satu. Jadi, mula-mula sekali kita pergi kepada kuasa 2. Kamu boleh tengok nota cikgu ni kena salin. Nota cikgu ni kena salin. Kuasa 2. Kuasa dekat sini membawa maksud apa? Dia membawa maksud pendaraban yang berulang. Pendaraban yang berulang.
Maksudnya nombor yang sama tu dia berulang kali. Dia ulang kali. Contoh. Ulang kali sebanyak berapa? Pendaraban yang berulang sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Sebab itulah kita panggil dia kuasa 2. Ini kuasa 2. Pendaraban yang berulang sebanyak 2 kali. Pendaraban huruf yang sama dan nombor yang sama. Cikgu pergi kepada satu contoh. Contoh je 5 darab 5. Bila 5 darab 5, benda tu berulang sebanyak 2 kali. Nombor 5 tu dia ada 2 dekat situ. 1, 2. Jadi kita boleh tulis dia dalam keadaan 5 kuasa 2. Okey. Jadi, kenapa cikgu boleh samakan? Kenapa cikgu boleh samakan? Okey, contoh. 5 darab 5. Okey, 5 darab 5 sama dengan berapa 5 darab 5? Cuba tekan kalkulator. 5 darab 5 dapat berapa? 25. 25. Pandai. Okey. Seterusnya, tekan pula 5 kuasa 2. Untuk siapa-siapa yang tak tahu cara nak tekan 5 kuasa 2 ni, boleh tengok dekat depan. Kuasa 2. 5. Tekan 5 tu macam biasa lah 5 ni. Kuasa 2 dia terletak dekat sini. Ni kuasa 2. Dia ada X tu kuasa 2. Jadi, bila kamu tekan 5, lepas tu kamu tekan button yang warna merah cikgu highlight dekat sini, dia akan ada 2 kecil dekat situ. Jadi, cuba tekan 5 kuasa 2. Dapat berapa? 25. 25. Maksudnya apa yang cikgu nak cuba bagi tahu sekarang, jawapan dia sama sahaja. Jadi dekat sini nombor yang berulang. Apa nombor yang berulang? 5 dengan 5. Dia sama juga. Boleh diaplikasikan kepada huruf. Kan kita belajar algebra sebelum ni. Huruf. Huruf yang sama adalah A dengan A. Bila huruf tu, walaupun dia huruf, dia berulang sebanyak 2 kali. Bila dia berulang sebanyak 2 kali, kita tulis dia A kuasa 2. Tak kisah dia nombor ke, dia huruf ke, selagi dia berulang dalam darab sebanyak 2 kali, kita panggil dia kuasa 2. Okey. Jadi berdasarkan contoh, berdasarkan cikgu punya nota yang cikgu bagi ni, masing-masing boleh tengok dekat depan. Buka worksheet kita. Buka worksheet kita. Yang ni kita nak ajar. Ini cikgu nak ajar kamu semua. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan 4 jenis cara pengiraan. Okey, yang pertama selalunya orang akan tersilap pada nombor biasa iaitu nombor bulat. Contoh untuk nombor bulat iaitu integer lah. Nombor bulat ni integer tau. Integer. Nombor bulat. Ni nota pertama cikgu. Integer positif. Integer positif. Contoh integer positif. 2 darab 2. Jadi kita boleh tulis 2 kuasa 2. Macam tadilah. Kalau 2 darab dengan 2, kalau kamu tekan kalkulator, dia akan dapat 4. Sekarang ni, cuba kamu tekan kalkulator 2 kuasa 2 dapat berapa? Sama tak? Dapat 4 tak? Dapat. Okey, pandai. Jadi dia akan dapat 4 juga. Jadi bila kamu tekan kalkulator dengan betul, dia akan keluarkan jawapan yang sama. Sekarang ni, kita pergi kepada nombor 2. Ni nombor 1. Nombor 2. Apa yang cikgu nak tunjuk sekarang? Nombor bulat juga. Cikgu nak tunjuk kat kamu tentang nombor bulat juga. Tetapi dia dalam keadaan integer. Integer ni nombor bulat lah. Negatif. Integer negatif. Okey, boleh tengok dekat depan. Okey, sekarang cikgu buat. 4 darab negatif 4 darab negatif 4. Sama sahaja dengan negatif 4 kuasa 2. Okey, ready dengan kalkulator. Sekarang cuba kamu tekan kalkulator macam ni. Negatif 4 darab negatif 4 dapat berapa? Negatif 4 darab negatif 4. Cepat. Negatif 16. Salah. 16. Maksudnya bila kamu nak melibatkan
negatif 4, jangan sesekali abai dia punya negatif. Jadi cara dia adalah kamu tekan negatif dekat sini, negatif 4. Darab pula dengan negatif 4. Dekat sini kamu akan dapat 16. Kenapa 16? Macam mana negatif betul boleh hilang? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Negatif dengan negatif jadi positif. Pandai. Negatif, darab negatif, dia jadi positif. Okey, sekarang kita pergi kepada kaedah nak tekan kalkulator untuk kuasa 2. Okey, negatif 4 kuasa 2. Dapat berapa negatif 4 kuasa 2? Negatif 16. Negatif 16. Dia dapat negatif 16. Tapi jawapan dia 16. Kenapa dapat negatif 16 kat sini? Okey. Jadi, cara untuk tekan kalkulator. Cara untuk tekan kalkulator kalau ada negatif macam mana? Kita letak kurungan. Sekarang ni, cuba kamu letak kurungan. Negatif 4 tu dalam kurungan. Lepas tu kamu buat kuasa 2. Dapat berapa? 16. Ya, kita akan dapat 16. Cuba bayangkan bila dalam matematik ni jalan kira dia panjang. Kamu silap satu je. Kamu tak letak kurungan pada negatif 4 tadi. Jalan kerja kamu ada 5 baris ni. Tapi kamu silap satu je. Kamu tak letak kurungan dekat sini. Kamu akan dapat jawapan yang lain. Kamu akan dapat jawapan yang salah. Sebab tu apabila integer tu ada negatif, kamu kena letak kurungan. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, yang ketiga. Bila kita dah bercakap tentang nombor bulat, kita pergi kepada nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan ni maksudnya dia ada titik perpuluhan. Jadi, cikgu akan bagikan nombor perpuluhan dalam bentuk positif. Okey, sekarang cikgu letak 0.5. Tak naklah 0.5. Cikgu akan letak dekat sini 3.5 darab 3.5. 3.5 darab 3.5 sama sahaja dengan 3.5 kuasa 2. Sekarang cuba tekan kalkulator 3.5 darab 3.5. Dapat berapa? Dapat berapa? 12.25. Ya, 12.25. Sekarang tekan pula 3.5 kuasa 2. Dapat berapa? 12.25. Ya, kita akan dapat 12.25 juga. Jadi, apa yang cikgu bagi tahu dekat sini adalah kalau nombor perpuluhan, kamu tak perlu letak kurungan. Kalau dia positif, sekarang kita cek pula kalau dia negatif. Okey, nombor 4, cikgu tunjuk nombor 4. Nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan, cikgu buat macam ni lah, singkat sikit. Perpuluhan kalau dia negatif. Okey. Kalau dia negatif ni macam mana? Tadi kita buat dia positif. Okey. Sekarang negatif 1.5 darab negatif 1.5. Kejap Okey, negatif. Cikgu padam sikit. Tak muat. Negatif 1.5 darab pula dengan negatif 1.5. Jadi kita akan dapat negatif 1.5 kuasa 2. Kita cek betul ke kita akan buat negatif 1.5 kuasa 2. Sekarang cuba kamu tekan kalkulator. Negatif 1.5 darab negatif 1.5. Dapat berapa? 2.25. Okey, 2.25. Negatif tu hilang pergi mana? Negatif tu hilang pergi mana? Siapa boleh bagi tahu? Dia jadi positif. Ya, betul. Bila negatif, darab pula dengan negatif, dia akan jadi positif. Sebab itulah dia hilang negatif kat sini. Okey, sekarang cuba kamu tekan negatif 1.5 kuasa 2. Dapat tak? Dapat berapa negatif 1.5 kuasa 2? Negatif 2.25. Ya. Okey, bagus. Jadi jawapan dia tak sama dengan sini. Jawapan dia tak sama. Jawapan dia sepatutnya 2.25. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena letak kurungan.
Sekarang cikgu nak kamu letak kurungan. Dapat tak 2.25? Dapat. Dapat. Okey, dekat sini kita akan dapat 2.25 sahaja tanpa negatif tu. Jadi, apa yang kamu kena faham sekarang? Bila dia negatif, kamu kena letak kurungan. Kalau dia positif, dimaafkan. Kamu nak letak kurungan, tak apa. Nak letak kurungan boleh, tak nak letak kurungan boleh. Tapi, bila nombor tu dalam keadaan negatif, ada kuasa kamu kena letak kurungan. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni, kita akan teruskan kepada nombor yang berikutnya. Jadi yang ni kamu nanti kamu kena salin tau. Kamu kena screenshot lepas tu salin. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kepada nota yang seterusnya, iaitu nota yang paling penting, iaitu apabila nombor ni, cikgu buat nota ni dalam warna biru. Ramai yang silap bila nombor dalam perpuluhan. Nombor dalam perpuluhan. Bila cikgu cakap nombor ni dalam keadaan nombor perpuluhan, cikgu nak kamu kena faham. Cikgu nak kamu cuba tekan kalkulator dulu. Contohlah sekarang ni macam tadilah cikgu buat. Contoh 2/5 darab dengan 2/5 sama dengan, maksudnya dia pendaraban berulang. Dia pendaraban berulang. Sama dengan 2/5 kuasa 2. Jadi cikgu nak kamu tekan kalkulator. Apa yang nak kamu tekan sekarang ni adalah 2/5 darab 2/5. Dapat berapa? 4/25. 4/25. Okey, kita akan dapat 4/25. Maksudnya ni jawapan dia. Sepatutnya ni jawapan dia. Kita cek pula. Sekarang cuba kamu tekan 2/5 kuasa 2. 2/25. 2/25. Kamu dapat 2/25. Maksudnya jawapan dia sepatutnya 4/25. Tapi kamu tekan kalkulator, kamu dapat 2/25. Sebab tu yang cikgu ajar malam ni penting. Cara tekan kalkulator. Jadi nak buat macam mana? Cara dia adalah kamu letak kurungan. Okey, jadi cara untuk tekan kalkulator ni macam ni tau. Jangan buat bahagi. Okey, sekarang ikut cikgu. Ikut cikgu. Sekarang kita nak buat 2/5 dalam kurungan kuasa 2. Yang pertama sekali cara nak buka kurungan ni. Ini adalah yang nombor warna merah tu. Jadi bila kamu tekan nombor warna merah tu, dia akan buka kurungan pertama. Kamu letak pula nombor 2 yang warna kuning ni. 2, iaitu 2 lah macam biasa 2. Per tu dekat mana? Per tu kamu jangan tekan bahagi. Cikgu tak nak kamu tekan bahagi. Cikgu nak kamu tekan shift ABC. Ni shift ABC yang ni. Jadi bila kamu tekan shift ABC yang ni, kamu akan dapat ditulis macam ni. 2 per. Per dengan apa? Barulah kamu tulis 5. Bila kamu dah tulis 5, bolehlah tulis 2/5. Tutup kurungan. Barulah kamu buat kuasa 2. Yang tu adalah simbol yang terakhir. Okey, sekarang cuba tekan kalkulator. Dalam kurungan 2/5 kuasa 2. Dapat berapa? 4/25. Ya, pandai. Ya, kita akan dapat, barulah kita dapat jawapan yang betul, iaitu kita akan dapat 4/25. 4/25. Kalau kamu tak tekan kalkulator dengan betul, kamu takkan dapat jawapan ni. Okey. Sekarang ni cikgu nak ajar kamu satu benda lagi. Okey. Kita pergi kepada ini kalau nombor perpuluhan tu positif. Sekarang ni, cikgu nak kalau perpuluhan tu dalam keadaan negatif. Contohnya, 3/9. Negatif 3/9 darab negatif 3/9. Sama dengan negatif 3/9 kuasa 2. Kita tekan dulu negatif 3/9 darab dengan negatif 3/9. Dapat berapa?
1/9. Dapat berapa? 1 1/9. 1/9. 1/9. Kamu tengok dekat sini Kamu tengok dekat sini. Kalkulator untuk kalkulator, kenapa sepatutnya jawapannya kena lagi besar lah, kenapa lagi kecil? Jadi cikgu nak kamu faham ni sebelum tu kita tekan dulu kalkulator. Kalau dia dalam keadaan perpuluhan, kamu kena buat kurungan lah. Kalau dia negatif 3/9 tutup kurungan kuasa 2. Dapat berapa? 1/9. Pandai. Kita akan dapat 1/9 juga. Okey, jelas ke kat sini semua yang cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas. Jelas. Okey. Okey, sekarang ni untuk perpuluhan ni dia hebat sikit, dia unik sikit. Bila kita maksudkan dengan guna kalkulator. Okey, sekarang cikgu nak semua orang tengok dekat depan. Sekarang cikgu nak semua orang tengok dekat depan. Okey, bila cikgu cakap nak guna kalkulator kalau dia dalam keadaan perpuluhan. Okey, ni pun nota tau. Okey, perpuluhan. Perpuluhan ada berapa jenis? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Perpuluhan pertama kita panggil perpuluhan wajar. Lagi satu apa? Tidak wajar. Ya, tidak wajar. Tidak wajar. Okey. Dan perpuluhan wajar ni bila? Nombor atas besar ke nombor bawah besar? Bawah besar. Nombor bawah besar. Ya, nombor bawah besar. Maksudnya apa? Maksudnya 3/5. Nombor dekat bawah lagi besar daripada nombor atas. Kalau tak wajar ni maksudnya apa? Nombor atas lagi besar daripada nombor bawah. Okey, nombor atas lagi besar daripada nombor bawah. Sekarang ni, kalau dia pecahan tidak wajar, tengok ni Kalau dia pecahan tidak wajar, iaitu 5/3, boleh tak kita nak tukarkan dia kepada pecahan wajar? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Boleh tak? Boleh tak kita nak tukarkan dia kepada pecahan wajar? Boleh. Boleh. Macam mana? 5/3. Okey, sekarang ni itu kalau kamu darjah 6 kamu buat macam tu. Sekarang ni kita buat guna kalkulator. Daripada pecahan tidak wajar, kita nak tukarkan kepada pecahan wajar. Sekarang ni kamu ikut cakap cikgu satu-satu. Buat 5, tekan 5/3. 5, lepas tu kamu tekan per ni. Lepas tu kamu tekan 3. Iaitu yang ni. 5/3. Lepas tu kamu tekan sama dengan. Okey, dah tekan dah? Nanti kamu akan dapat 5/3 sama dengan. Dapat berapa? 5/3. Okey, dapat 5/3. Ada juga dapat 1/2/3. Untuk siapa-siapa yang dapat 5/3, cikgu nak kamu tekan shift. Lepas tu kamu tekan ABC ni. Okey, tekan shift ABC. Dapat berapa? Tekan shift dulu tau. Tekan shift dulu baru tekan dia punya ABC. Dapat? Mula-mula tekan 5/3 dulu, lepas tu sama dengan, lepas tu tekan shift ABC je. 1/2/3. Ya, 1/2/3. Jadi kalau dalam kalkulator dia akan baca macam ni tau. 1/2/3. Tapi Cikgu. kalau ya. Saya boleh kalkulator putih. Saya nak tekan. Kalau kalkulator putih dia terus dapat. Dia terus Kalkulator dapat. pink, cikgu. Tekan. Putih juga. Kalau putih dia terus dapat. Dia tak boleh nak ni dah. Kalau kalkulator putih dia apa orang kata ke depan sikit. Dia kalau kalkulator putih dia ada simbol macam ni. Kamu tengok ni dia ada simbol macam ni. Dia ada simbol petak macam ni. Nampak tak? Kamu tinggal masukkan sahaja nombor dia, nanti kamu akan dapat jawapan dia. Okey. Tapi saya dapat 5/3 juga. Okey, lepas tu kamu dapat 5/3 kan? Dapat 5/3 kan?
Okey, tekan shift ABC. Tekan shift dulu, lepas tu tekan ABC. Tak Ah, dapat dapat. cikgu. Dapat dah umur Atiyah. Dapat. Okey, ada yang tak dapat lagi? Tak dapat bagi tahu cikgu. Saya tak dapat. Kalkulator saya colour pink. Color pink pula. Tengok sikit. Sama je dengan color putih tu. Okey. Ada tak button ni? Button apa? Tak ada. ABC tu tak ada? Button dekat ABC tu ada Ada button yang kotak apa tu, garis kotak. Okey. Tekan button tu. Lepas tu tekan 5/3. Okey. Dah dapat dah? Dapat 5/3. Okey. Lepas tu tekan shift ABC. Tekan shift dulu baru tekan ABC. ABC tak ada. Oh, ni 360 360 ke? Saya ada hantar gambar kat cikgu. Okey. Kejap cikgu check. Okey, yang lain tunggu sekejap Oh, sekejap Mana shift ABC dia Sekejap semua. Okey, tak apalah. Cikgu hold dulu lah yang tu. Cikgu minta maaf. Ni kalkulator untuk U tau. Ni kalkulator untuk universiti. Sebab dia ada differentiate. Tapi tak apa. Untuk kalkulator yang biasa ke, yang macam dekat depan ni ke, buat macam cikgu ajar. Kat mana kalau kamu tekan pecahan tidak wajar, kamu akan dapat dia dalam keadaan wajar. Kalau kamu dapat pecahan wajar ni, nak tukarkan balik kepada pecahan tidak wajar, kamu tekan shift ABC balik. Okey, untuk yang tak dapat lagi, nanti cikgu akan hold dulu. Cikgu akan hold dulu. Sebab Cikgu, kalau saya apa cara tukar dia pecahan bercampur tu dia ada simbol S dengan D. Dia ada simbol S dengan cuba ambil gambar send kat cikgu. Ada S dengan D juga. Cuba ambil gambar send kat cikgu. Saya guna laptop cikgu, tak guna telefon. Okey. Tak apa. Tu nanti cikgu selesaikan. Jangan risau. Okey, sekarang ni untuk apa yang kita nak fokus sekarang ni adalah kuasa 2 sebenarnya. Untuk pecahan wajar dengan pecahan tak wajar ni nanti kamu akan cikgu akan tunjuk yang lain. Okey, jangan risau. Okey, jadi siapa-siapa yang kalkulator dia 570 macam dekat depan ni, tak kisah dia warna hitam ke, warna putih ke, sebenarnya dia dapat macam ni. Untuk kalkulator yang warna pink ni, warna pink tu tak boleh bawa SPM. Tak boleh bawa masuk dalam Dewan SPM. Okey, untuk masuk dalam Dewan SPM, tak kisah kamu ambil matematik ke admat ke, paling tinggi 570 sahaja. Tu ilmu baru untuk kamu. Dan kamu jangan beli kalkulator 360. Kamu kena beli paling okey 570 untuk level tingkatan. 360 kadang-kadang dia tak ada future dia. Tak ada future yang ada dekat 570. Jadi kena ingat nasihat cikgu. Lepas ni kalau nak beli kalkulator 570. Okey, cikgu minta maaf. Cikgu terlupa untuk maklumkan kepada kamu sebab cikgu just ambil gambar kalkulator 570 sahaja. Kenapa cikgu ambil ni? Sebab ini adalah kalkulator terbaik lah untuk masuk ke dalam Dewan SPM. Sama ada dia warna putih ataupun warna hitam. 570 sahaja. Okey, tapi tak apa. Ini nombor 2. Ini nombor 2. Sekarang ni kita tengok dekat depan yang cikgu tunjuk dekat kamu semua ni. Okey, jelas tak cara kuasa 2 ni? Cikgu ulang balik.
pendaraban berulang. Kalau pendaraban berulang, nombor pertama nombor bulat. Nombor bulat dia dalam keadaan positif. 2 darab 2. Maksudnya positif 2 darab positif 2. 2 kuasa 2. Bila kamu tekan kalkulator tak payah buat kurungan. Tapi bila dalam keadaan integer. Bila dalam keadaan negatif. Kamu kena letak kurungan pada kuasa 2 ni. Baru kamu dapat jawapan yang sama. Sama juga dengan nombor perpuluhan. Kalau dia dalam keadaan positif. Kamu nak letak kurungan boleh, tak nak letak kurungan pun tak apa. Dia akan dapat jawapan yang sama. Kat sini kita dah cuba. Tapi bila dia tunjukkan negatif, bila dia akan tunjukkan negatif, maksudnya dekat situ kamu wajib letak kurungan. Ni. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak letak kurungan, kamu takkan dapat jawapan yang sama. Okey, yang seterusnya cikgu nak ajar kamu kalau nombor perpuluhan. Untuk nombor dalam keadaan perpuluhan. Silap nombor pecahan ni. Silap. Nombor kalau dia dalam keadaan pecahan. Kalau kalkulator 570. Kalau kalkulator yang lain daripada 570, sila hantar gambar send dekat cikgu. Cikgu akan cari cikgu akan Google sekejap. Kalau nombor pecahan, cikgu silap. Kalau nombor pecahan, kita wajib letak kurungan. Sebab apa? Macam cikgu tunjuk tadi, dia takkan dapat jawapan yang sama. Tadi kan kita tekan kalkulator, kita akan dapat 2/25. Tapi bila kita letak kurungan, baru kita dapat 4/25. Barulah jawapan dekat atas sama dengan jawapan dekat bawah. Untuk yang dalam keadaan negatif, tak kisah. Selagi dia dalam keadaan pecahan, kamu kena letak dia punya kurungan. Supaya apa? Supaya kamu dapat jawapan yang sama. Jelas ke? Nak dengar sikit suara? Jelas. Jelas. Okey. Untuk kalkulator yang selain daripada 570, sila hantar gambar kalkulator dekat WhatsApp cikgu. Nanti cikgu akan check. Jadi untuk yang lain, kita akan teruskan kepada worksheet kita yang pertama. Kita akan teruskan kepada worksheet kita yang pertama. Boleh nampak ke gambar yang cikgu send dekat depan ni? Boleh. Okey. Sekarang senang sahaja bila dia cakap 16 darab 16. Maksudnya nombor yang berulang tu adalah 16. Berapa kali dia berulang? 1, 2. Maksudnya dia 16 kuasa 2. Menggunakan contoh yang cikgu terang dekat A, cuba buat B sampai F, lepas tu hantar dekat cikgu. Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, untuk kalkulator yang lain, siapa-siapa yang kalkulator yang lain dekat sini, cikgu akan cikgu terang. Kat sini BNC dia, ABC dia. Terima kasih, Adlin. Kristina. Kristina boleh dengar cikgu ke? Boleh? Tu cikgu dah send dah WhatsApp. Kat situ dia punya ABC. Oh, okey cikgu, terima kasih. Okey. Cikgu tak nampak shift. Dia tak nampak dia punya ABC. Kena tekan shift tu. Okey. Terima kasih Ummu Atiyah. Terima kasih. Siapa nama ni? Adlin. Okey, cuba buat soalan yang cikgu hantar. Okey, bagus. Dah ada yang dah siap. Senang saja. Tapi ada yang salah. Tak apa. Buat dulu. Buat hantar kat cikgu. Okey, bagus. Okey, bagus. Cikgu yang mana cikgu? Yang mana cikgu? Ni buat B sampai F.
Okay, cikgu bagi lagi 2 minit. Betul. Ada yang betul. Bagus. Okay, buat tau. Buat. Cikgu tunggu ni. Handphone tak ada internet lah cikgu nak hantar. Oh, handphone tak ada internet. Tapi tak apa. Buat je dulu siapa-siapa yang tak ada internet. Nanti cikgu akan tunjukkan jawapan dia. Okay, cikgu bagi masa yang lain. Okay, 1 minit lagi. Nak masa lagi ke nak cikgu tunjuk terus? Okay, yang lain. Cepat buat. Okay, cikgu tunggu. Rania dapat tak buat tu? Ya, Dapat buat? dapat. Okay, hantar kat cikgu. Okey. Okay, bagus. Tapi okay, cikgu tunggu. Cikgu tunggu ni untuk cikgu check tau. Nanti kita nak buat soalan ni. Nanti kita nak buat soalan. Kamu kena faham dulu. Yang ni dulu kamu kena faham. Okay, bagus. Okay, jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dekat depan. Okay, tengok dekat depan ni. Okay, untuk B macam biasa. Bila dia dalam keadaan negatif, kita letak kurungan. Negatif 31. Okay, negatif 31 tu letaklah kuasa 2. Okay, jadi jawapan dia nak tulis macam mana? Kita kena letak kurungan negatif 31 kuasa 2. Kalau C, dia kan perpuluhan. Perpuluhan positif. 0.91 kuasa 2. Kalau D, kurungan. Kena kurungan sebab apa? Sebab dia dalam keadaan pecahan. Negatif 7/13 kuasa 2. Kalau E, ramai yang tersilap E dekat sini. Sekarang, bila dia dalam keadaan pecahan. Bila dia dalam keadaan pecahan. Maksudnya, nak tak nak, kamu kena letak dia punya kurungan. Siapa tak letak kurungan tu, dia kira salah. Dan selalunya yang ni lah salah. Saja cikgu bagi yang E ni. Okey, F. F ni dia dah tolong kamu letak kurungan. Inilah jawapan dia. Jadi, bila kamu tengok kepada soalan-soalan dekat depan ni, soalan E lah ramai yang salah. Sebab apa? Sebab dalam soalan ni dia tak bagi kurungan. Jadi kamu jangan tercuai dekat situ. Bila dia tak bagi kurungan ke, dia bagi kurungan ke, kalau dia dalam keadaan nombor pecahan, maksudnya kamu wajib letak kurungan. Barulah jawapan kamu betul. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Cikgu harap jelas. Okey, jadi kita akan pergi kepada nombor 2. Kita akan pergi kepada latihan yang kedua. Untuk latihan yang kedua, cikgu nak kamu buat macam cikgu buat tadi. Okey, 5 kuasa 2 ni cikgu dah ajar kamu. Okey, 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 dekat sini. Bila ada tekan kuasa 2, maksudnya kamu boleh terus sahaja tekan 5 kuasa 2 dapat 25. Tapi bila dalam exam, kalaulah dia minta jalan kerja, kamu kena faham 5 kuasa 2 jalan kerja dia apa? Jalan kerja dia kamu kena keluarkan 5 darab 5. Barulah kamu tekan kalkulator 25. Boleh faham ke soalan A cikgu buat tu? Boleh. 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 Ada yang tak nampak ke? Okey. Dia memang ni. Okey, cikgu tunjuk pula B. Cikgu tunjuk pula B.
0.82. Bila 0.82 kuasa 2, kamu boleh je terus tekan kalkulator 0.82 sebenarnya. Kamu tekan dulu 0.82 kuasa 2. Nanti kamu akan dapat jawapan 0.6724. Tapi dekat sini, bila dia minta jalan kerja, kamu kena keluarkan. Kamu akan dapat 0.82 darab dengan 0.82. Dekat sini kamu akan dapat 0.6724. Barulah kamu tulis jawapan akhir. Jelas ke untuk soalan A dengan soalan B? Jelas. Jelas. Okey. Ya. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita buat latihan pula. Okey, teruskan menjawab sampai E sahaja. Buat C, buat D, buat E. 3 soalan sahaja. Lepas tu hantar dekat cikgu. Siapa-siapa yang ada masalah, ada pertanyaan, WhatsApp je cikgu. Kalau malu WhatsApp, kalau nak terus bersuara, terus je. Cakap je dalam ni. Okey, jangan diam tau kalau ada masalah. Okey. Cikgu cek Okey. Okey, bagus. Okey, cuba buat cuba buat. Okey, siapa-siapa ada masalah, cikgu ulang balik. Siapa-siapa ada masalah, tanya cikgu tau. Kita jumpa sekali je seminggu. Okey. Tekan berapa jawapan dia. Cikgu nak sampai jawapan tau. Cikgu tak nak 5 darab 5 je tengok tu. A dengan B cikgu buat terus 25 jawapan dia. B cikgu buat terus 0.6724. Macam tu juga dengan soalan C. Okey, cepat buat. Cikgu bagi masa lagi. Pecahan. Kalau dia dalam keadaan pecahan, bagi jawapan dalam keadaan pecahan. Okey, cikgu bagi lagi masa 1 minit.
Okey. Bagus. Okey, bagus. Okey, cikgu mula buat dekat depan. Cikgu nak kamu semua tengok. Okey, yang pertama adalah cikgu nak confirmkan kamu tekan kalkulator betul ke tak. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Ini jawapan dia 3/5/6 dalam kurungan kuasa 2. Okey, tengok ni cara cikgu nak tekan kalkulator. Tengok cara cikgu tekan kalkulator. Yang ada masalah, kalau tengok yang ada masalah boleh WhatsApp cikgu. Okey, yang pertama adalah cikgu nak tunjuk dekat kamu macam mana cara tulis dia. Okey, 3/5/6. Macam biasa kita buka dulu kurungan dia pakai kalkulator yang ni. Buka kurungan. Lepas tu 3. Lepas tu kamu buat yang 570 ni. Pakailah dia punya shift A, B, C per ni. Iaitu kamu dapat macam ni. Lepas tu 5. Lepas tu kamu buat pula lagi sekali. Lepas tu baru kamu tekan 6. Tutup kurungan. Barulah kamu buat dia kuasa 2. Kalau kamu tulis 3/5/6. Tutup kurungan kuasa 2. Jadi kamu akan dapat jawapan macam ni tau. 14/25/36. Ini jawapan dalam kalkulator. Tapi bila jawapan dalam kalkulator macam ni, jangan tulis macam ni. Jadi bila jawapan dia macam tu, dalam kalkulator, cikgu bawa dekat sini tau. Okey. Bila jawapan dia macam tu, kamu buka dulu macam ni. 3/5/6 darab 3/5/6 sama dengan 14 ni nombor besar. Kamu buat 14 nombor besar. 25 yang kecil ni duduk dekat tengah-tengah ni, dia nombor kecil dekat belah atas. Per dengan 36. 36 ni duduk dekat belah bawah. Ini jawapan dia. Ini kalau dia dalam keadaan wajar. Kalau dia dalam keadaan tak wajar, macam mana? Kalau dia dalam keadaan tak wajar, untuk siapa-siapa yang pakai 570, dan kalau yang ada setengah pakai yang warna pink tadi, ada simbol dia tadi, boleh tengok shift ABC. Okey, tekan shift. Lepas tu tekan ABC. Kamu akan dapat jawapan dia dalam keadaan pecahan tidak wajar. Maksudnya jawapan dia dalam keadaan 529/36. Ini jawapan dalam keadaan tidak wajar. Maksudnya jawapan ni pun betul. Kalau kamu dapat jawapan ni pun betul, jawapan ni pun betul. Okey. Ini adalah yang pertama. Tak kisah jawapan wajar ke tak wajar ke, dia dikira betul. Untuk yang dapat perpuluhan. Untuk siapa-siapa yang dapat perpuluhan. Kamu tahu tak kenapa kamu dapat perpuluhan? Okey, contoh 1/2. Ada orang faham bila kamu tulis 1/2, bila kamu tulis 1/2, kamu akan dapat 1/2 kalau kamu buat dalam keadaan pecahan. Tapi bila kamu tekan kalkulator macam ni, 1/2 macam ni, kamu akan dapat macam ni tau, 1/2. Tapi kalau kamu tekan macam ni 1/2, kamu akan dapat jawapan dalam keadaan perpuluhan. Kamu akan dapat jawapan tu dalam keadaan perpuluhan. Hati-hati. Kalau kamu gunakan simbol bahagi, kamu akan dapat jawapan dia dalam keadaan perpuluhan. Ingat, kalau soalan tu minta dia dalam keadaan pecahan, bagi juga jawapan dalam keadaan pecahan. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Jelas. Okey. Ini adalah jawapan dekat C. Kita pergi pula dekat D. Cikgu terang satu-satu. Okey, kita pergi pula dekat D. Okey, untuk D, macam biasa, kamu tekan kalkulator tu elok-elok. Jadi macam yang tadi cikgu ajar, buka kurungan dulu, negatif 13. Kamu letak per, jangan kamu letak bahagi. Bila kamu letak bahagi, kalau kamu tak percaya kan, cuba kamu tekan kalkulator 13 bahagi 17 kuasa 2. Kamu akan dapat jawapan dekat sini dalam keadaan perpuluhan.
perpuluhan. Kenapa dapat dia dalam keadaan perpuluhan? Sebab kamu gunakan simbol bahagi. Tapi bila kamu dapat per, kamu guna per. Jadi, dekat sini kamu akan dapat jawapan dia dalam keadaan pecahan. Pecahan. Okey, kuasa 2. Jawapan dia adalah 169 per dengan 289. Ini jawapan dia. Okey, kalau kamu buat dia dalam keadaan perpuluhan, jawapan dia 0.5477775 panjang. Tapi sekarang ni kita nak dia dalam keadaan pecahan. Inilah jawapan asal dia. Cikgu harap jelaslah. Boleh faham ke? Jelas ke semua? Untuk soalan D. Boleh. Jelas. Jelas. Okey, kalau ada soalan tanya je tahu cikgu. Okey, akhir sekali yang senanglah. Untuk E, kita salin dulu -63 darab -63. Lepas tu kita selesaikan. -63 kuasa 2, kita akan dapat 3,969. Ini jawapan dia. Habis dah kuasa 2. Habis dah kuasa 2 ni. Sekarang ni cikgu nak teruskan lesson kita. Tapi sebelum cikgu nak teruskan lesson kita adalah tentang lesson kita yang seterusnya adalah tentang cara kuasa 2 ni kuasa 2 juga. Nanti cikgu ajar, cikgu pilih. Okey. Okey, kita teruskan lesson kita untuk punca kuasa 2. Untuk punca kuasa 2. Okey, kita pergi kepada punca kuasa 2. Cikgu nak kamu salin. Siapa yang faham ni maksudnya dia tahu cara nak cari kuasa 2 sempurna. Okey. Punca kuasa. Punca kuasa. Punca kuasa 2 sekarang ni. Punca kuasa 2. Sekarang ni apakah yang dimaksudkan dengan punca kuasa 2? Okey. Jadi, kalaulah kamu tekan 8, silap. Kalaulah kamu tekan 9 kuasa 2, dapat berapa? 9 kuasa 2 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 81. Okey, 81. Okey, sekarang ni punca kuasa 2 tu apa? Sekarang ni cikgu nak kamu tekan punca kuasa 81. Tapi cikgu tunjuk dulu dekat mana punca kuasa tu. Punca kuasa 2 tu mana simbol dia? Ini dia simbol dia. Ini simbol punca kuasa. Lepas tu cikgu nak kamu tekan 81. 81. Okey, tekan. Dapat berapa? 9. Ya, dia dapat 9. Maksudnya kuasa 2 dengan punca kuasa tu dia terbalikkan. Dia terbalikkan. Kalau kamu tekan 9 kuasa 2, kamu dapat 81. Tapi bila kamu tekan punca kuasa 81, kamu dapat 9. Maksudnya apa? Maksud dia dekat sini, dia membawa maksud apa? 81 adalah hasil daripada 9 kuasa 2. Jadi 9 kuasa 2 tu apa? 9 kuasa 2 adalah apabila 9 darab 9. Itu adalah cara kita faham punca kuasa 2. Maksud punca ni, apakah yang menyebabkan nombor tu terhasil? Jadi apa yang dia cuba cakap? Apakah nombor yang menyebabkan terhasilnya 81? Dengan menggunakan punca kuasa 2. Kuasa 2 yang didarabkan 2 kali. Maksudnya 9 ni adalah penyebab daripada terhasilnya 81. Kuasa 2, 9 kuasa 2 maksudnya apa? 9 darab 9 adalah punca terjadinya 81. Tu maksudnya punca kuasa 2. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu nak kamu salin nota ni bila kamu kena letak kurungan. Punca kuasa dengan kuasa kamu kena tahu bila kamu kena letak kurungan. Okey, ini cikgu dah terang dah tadi. Cikgu dah terang dah tadi. Yang pertama, kamu kena letak kurungan apabila ada negatif. Iaitu tanda tolak tu. Ni yang pertama. Yang kedua, bila dia dalam keadaan pecahan. Maksudnya tak kisah pecahan tu sama ada pecahan positif atau pecahan negatif, kamu kena letak kurungan. Tak kisah kalau dia pecahan positif
ataupun dia dalam keadaan pecahan negatif. Wajib letak kurungan. Okey, untuk negatif ni dia tak kisah sama ada negatif tu dalam keadaan nombor bulat ataupun dalam keadaan nombor perpuluhan. Kamu kena letak kurungan. Jadi kamu kena ingat, walaupun dia dalam keadaan, apa orang kata, dia dalam keadaan punca kuasa. Kuasa pun kamu letak kurungan juga. Jadi berdasarkan apa yang kita tengok dekat situ, cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan C, D, E. Cuba buat soalan C, D, E. Sebelum kamu buat, tak apa, cikgu ajar dulu C. Cikgu ajar dulu kamu tekan kalkulator tu macam mana. Okey, cikgu takut ada yang tak faham. Okey, kita pergi kepada soalan C. Kita pergi kepada soalan C. Okey, cikgu akan tunjukkan cara tekan kalkulator dengan jalan kerja dia sekali. Okey, ni kalkulator kita. Ni adalah kalkulator kita. Okey, soalan dia adalah bagi tahu apa darab apa. Bagi tahu apakah punca dia. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat satu-satu macam cikgu tunjuk dekat depan. Senang sahaja. Okey, yang pertama buka dulu punca kuasa, iaitu kamu tekan simbol ni. Nanti dalam kalkulator akan tunjuk simbol macam ni. Simbol punca kuasa. Lepas tu kamu buka kurungan. Buka kurungan. Lepas tu kamu barulah tulis 36, iaitu tekan 3 tekan 6 macam biasalah 36. Untuk bahagi jangan kamu pakai simbol bahagi. Jangan pakai simbol bahagi. Sebab apa? Sebab jawapan bila kamu pakai simbol bahagi dia akan bagi dalam keadaan perpuluhan. Kita nak jawapan tu dalam keadaan pecahan. Jadi kita pakailah simbol yang ini A, B, C. Ataupun siapa-siapa yang nampak dia punya kalkulator, pakai macam ni. Yang kalkulator dia yang jenis lain, dia ada simbol macam ni. Okey, jadi sekarang ni buka dulu, dia akan bagi per 169, tutuplah kurungan. Jadi itu adalah cara kita nak tekan kalkulator. Okey. Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapatlah jawapan dia 6. 13. Ni jawapan dalam kalkulator. Ni jawapan dalam kalkulator. Tapi jawapan kita apa? Jawapan kita dekat sini adalah 6/13. Ini sahaja. Tunjukkan macam ni sahaja. Jelas ke contoh yang cikgu bagi ni? Boleh faham ke cara tekan kalkulator? Boleh. Okey. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat depan ni, yang cikgu terangkan satu-satu dekat depan ni, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan D, cuba buat soalan E dan cuba buat soalan F. Cuba buat soalan D, E, F. Ada masalah, WhatsApp je cikgu. Cikgu tunggu. Okey, baguslah yang dapat buat ni. Cikgu suka. Siapa ada masalah bagi tahu je cikgu tahu. Jangan diam. Cikgu tunggu je ni. Okey, bagus. Okey, ada yang dah siap lah. D, E, F.
Okey, cepat buat. Okey, nanti akhir kelas nanti kita nak cuba jawab soalan ni gabungan punca kuasa dan kuasa. Tapi kita fahamkan dulu macam mana nak buat satu-satu. Okey, bagus. Ramai yang dah siap. Cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, bagus. Betul. Okey, pandai. Bagus. Okey, bagus Alin. Okey, betul. Per tu buat macam ni. Okay, cikgu bagi masa lagi untuk siapa-siapa yang ingin mencuba. Okey, bagus. Okey, bagus Ummu Atiyah. Pandai. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey dah, cikgu akan tunjukkan jawapan dekat depan. Okey, yang pertama sekali kita akan pergi kepada soalan D. Kita akan pergi kepada soalan D. Soalan yang mudah sahaja. Tekan kalkulator tu macam mana? Tekan kalkulator hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kamu faham cara tekan kalkulator kuasa 2 dengan punca kuasa 2 ni, senang je cikgu nak tunjuk untuk kuasa 3 dengan punca kuasa 3. Senang je. Okey, jadi dekat punca kuasa 2 ni, dekat punca kuasa 2 ni, okey, letaklah cara nak tekan kalkulator dia. Tekan dulu punca kuasa. Buka kurungan 361. Tekan per 484. Tutup kurungan. Siapa tak tutup kurungan, takut dia jadi syntax error. Okey, 481. Okey, dekat sini untuk soalan ni jawapan dia adalah 19/22. Inilah jawapan dia. Okey, itu D. Okey, seterusnya untuk E. Cikgu nak ajar kamu cara tekan kalkulator untuk E. Okey, 27/9. Untuk yang pakai kalkulator 570, mula-mula tekan punca kuasa. Macam biasa. Buka kurungan. Nombor besar 2
tekan per 7. Tekan 7, tekan per lagi sekali. Lepas tu barulah kamu tekan 9. Jadi dekat sini kamu akan dapat jawapan dia dalam keadaan 1, 2 per 3. Kalau ini jawapan dalam keadaan wajar, pecahan wajar. Kalau nak tulis kepada pecahan tak wajar, tekan shift ABC, kamu akan dapat 5 per 3. Jelas ke soalan D dengan E? Boleh faham ke? Boleh. 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 Okey. Eh. Okey, bagus. Kalau tak faham tanya cikgu, jangan diam. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan akhir sekali soalan F. Kita akan tunjukkan kepada soalan F. Soalan F, dia macam soalan E. Soalan F macam soalan E. Bila cikgu tekan F dalam per 3, buka kurungan, tekanlah nombor atas 33, tekan pula nombor bawah 64, tutup kurungan. Jadi sekarang ni kamu akan dapat jawapan dia 33 per 64. Kamu akan dapat jawapan dia 1/7 per 8. Kalau nak, ini pecahan wajar, nak tukarkan kepada pecahan tak wajar, shift ABC, kamu akan dapat jawapan dia 15 per 8. Untuk pecahan wajar dengan pecahan tak wajar, betul je. Sama-sama betul. Kalau kamu bagi jawapan dalam keadaan pecahan wajar pun betul. Bagi jawapan dalam keadaan pecahan tak wajar pun betul. Sebab apa? Sebab dia punya nilai tu nilai yang sama. Untuk soalan D, E, F ni jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi cikgu nak teruskan lesson cikgu dengan kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Senang sahaja. Kuasa 2 sempurna ni paling penting. Maksudnya kalau kita nak cek adakah nombor tu kuasa 2 sempurna, cikgu ajar cara ringkas. Kok-koklah masa dekat sekolah kamu punya guru ajar dah cara cara kita panggil cara macam salah silah tu. Macam ada ke bawah. Tapi cikgu ajar juga. Cumanya cikgu nak ajar cara senang dulu. Kuasa 2 sempurna. Bila dia jadi sempurna? Bila dia jadi dalam keadaan jawapan dia dalam keadaan nombor bulat. Bila jawapan dia dalam keadaan nombor bulat, kita panggil dia sempurna. Kita panggil dia sempurna. Contohnya, kita nak cek 25 ni adalah dia kuasa 2 sempurna ke tak? Kita nak cek 20. Adakah nombor 25 ni kuasa 2 sempurna ke tak? Kita nak cek dia. Kita nak cek 25 ni nombor dia kuasa 2 sempurna ke tak? Jadi, kita tekan punca kuasa 25. Cikgu nak kamu semua tekan. Punca kuasa 25 dapat jawapan dia apa? 5. Okey, kita dapat jawapan dia 5. Maksudnya bila kita dapat jawapan dia 5, 5 tu nombor bulat. Dia bukan dalam keadaan nombor pecahan. Jadi bila dia nombor bulat, kita panggil dia 25 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Itu cara dia. Okey, sekarang cikgu ajar pula kamu nak cek 100. Cara kamu nak cek, soalan tu cakap apa? Cek sama ada 100 ni adakah dia kuasa 2 sempurna? Okey, cara kita nak cek dia. Punca kuasa 100. Cuba tekan kalkulator, punca kuasa 100 dapat berapa? 10. 10. Okey, kita dapat dia 10. 10 ni dikira sebagai nombor bulat. Bila dia dalam keadaan nombor bulat, maksudnya kita boleh cakap apa? 100 ialah kuasa 2 sempurna. Ini sahaja cara kita nak cek sama ada nombor tu kuasa 2 sempurna ataupun tidak. Apakah contoh yang bukan kuasa 2 sempurna? Okey, sekarang ni kita nak cek nombor yang seterusnya. Cikgu bagi contoh pertama, ni contoh pertama, ni contoh kedua. Cikgu bagi pula contoh ketiga, 30. Cek 30 ni kuasa 2 sempurna ke tak? Tekan punca kuasa 30. Sekarang kamu tekan punca kuasa 30 dapat berapa? Dapat berapa?
Ada yang dah dapat belum? Adlin dapat berapa Adlin? Punca kuasa 30. Okey, Tak punca dapat. kuasa 30 dapat berapa? Punca kuasa 30. Punca kuasa Dapat balik punca kuasa 30 Okey. Kalau kamu guna kalkulator 570 siapa guna kalkulator 570 ni, kamu akan dapat jawapan dia dalam keadaan perpuluhan 5477. Untuk yang dapat balik punca kuasa 30 tu maksudnya apa? Maksudnya kalkulator tak boleh nak baca berapa jawapan dia. Sebab apa? Sebab nombor 30 ni dia dikira sebagai nombor bukan kuasa 2 sempurna. Sebab apa? Sebab bila kamu tekan kalkulator, dia akan bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan. Sebab tu ada yang di antara kamu pakai kalkulator, bila kamu buat punca kuasa 30, dapat balik punca kuasa 30. Jelas ke nombor 3? Boleh faham ke? boleh. 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 Okey, sekarang ini cikgu test lagi cikgu test. Okey, sekarang kita tekan 12. Kita nak check 12 ni punca kuasa sempurna kuasa 2 sempurna ataupun tak. Kita letak punca kuasa 12. Tekan punca kuasa 12 dapat berapa? 3.46. 3 point. Okey, 465 macam tu 3.46. Okey, cikgu bundakan dapat 6. Okey, jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dalam keadaan perpuluhan. Bila kita dapat dia jawapan dalam keadaan perpuluhan, maksudnya kita boleh apa? Baca apa? 12 adalah bukan kuasa 2 sempurna. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Jadi, itu adalah cara kita nak check dia kuasa 2 sempurna ataupun bukan. Ini adalah 4 contoh yang cikgu bagi dekat depan yang cikgu langkah daripada sini tadi. Dia ada cara ni. Kalau kamu dekat sekolah, guru akan tunjukkan cara ni. Tapi mostly cikgu tahu tapi tak apa, nanti cikgu akan tunjukkan cara nak dapat ni. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu cek soalan A, B, C, D kuasa 2 sempurna ataupun tak. Hanya hantar dekat cikgu, bagi tahu cikgu dia kuasa 2 sempurna ataupun tak. Tu sahaja. Okey, senang sahaja. Okey, cuba buat. Okey, cikgu tunggu Okey, ada yang dah buat pandai. Hantar je. Kalau nak tunjuk gambar pun boleh je.
Okey, bagus. Jawab ya ataupun bukan je kalau boleh. Kuasa 2 sempurna, bukan kuasa 2 sempurna. Macam tu. Bagus. Cikgu tunggu lagi. Okey, bagus. Okey, pandai. Siapa ada masalah WhatsApp je cikgu kalau malu-malu. Okey, pandai. Okey, buat. Okey, sekarang kita check dekat depan. Cikgu akan tunjukkan jawapan dekat depan, masing-masing boleh tengok. Sekarang ni nombor 100. Sekarang ni nombor 100. Apa yang kita nak check sekarang? Kita nak check adakah dia kuasa 2 sempurna. Okey, senang je cara nak check dia. Kalau guru kat sekolah kamu kan, dia ajar kamu macam ni. Tapi cikgu pun boleh juga pakai cara macam tu. Tapi cara mudah dia. Cara mudah dia, kamu tekan punca kuasa 100. Bila kamu tekan punca kuasa 100 dapat berapa? Bagi tahu cikgu dapat berapa? 10. 10. Okey, 10. Maksudnya dia dalam keadaan nombor bulat. Jadi bila dia dalam keadaan nombor bulat, kita panggil dia kuasa 2 sempurna. Ni jawapan dia. 100 adalah kuasa 2 sempurna. Jelas ke untuk A? Boleh faham ke? Boleh. Okey, B. Punca kuasa 225. Cuba tekan punca kuasa 225 dapat berapa? 15. Dapat 15. Maksudnya 15 ni dia dalam keadaan nombor bulat. Nombor bulat ni bukan dalam keadaan nombor perpuluhan. Dia tak ada point. 15.2, point 3, point tak ada. Dia tulis 15 sahaja. Bila dia tulis 15 sahaja, maksudnya 225 ni dikira sebagai kuasa 2 sempurna. Jelas. Okey, 640 pula kita nak check. Cara nak check dia, letak punca kuasa 640. Bila kita letak punca kuasa 640 dapat berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu jawapan dia? 25.3. Ya, 2.5 dia 25.3 pandai. 25.3 maksudnya dia ada point. Bila 2.5.3 25.3 maksudnya dia ada titik perpuluhan. Dia dalam keadaan nombor perpuluhan sekarang. Jadi apa yang kita boleh simpulkan? 640 adalah bukan kuasa 2 sempurna. Itu cara kita nak check dia. Jelas ke soalan C? Jelas. Okey. Okey, untuk soalan D, kita check pula 784. Kita nak faham dia. Letak punca kuasa 784. Bila kamu tekan kalkulator, kamu dapat berapa jawapan dia? 28. 28. Pandai. 28 sahaja, bukan dalam keadaan nombor perpuluhan. Maksudnya kita boleh simpulkan 784 adalah kuasa 2 sempurna. Okey, jelas Okey, A, B, C, D, E. Itu adalah cara kita nak cek. Jadi 3 benda kita dah belajar sekarang. Dia kuasa 2, dia punca kuasa 2. Akhir sekali, yang sekarang ni kita belajar kuasa 2 sempurna. Kita dah belajar 3 benda dah. Okey. Jadi, kita pergi kepada lesson kita seterusnya. Kita berbaki setengah jam sahaja lagi. Untuk lesson seterusnya adalah kuasa 3. Untuk lesson seterusnya adalah kuasa 3. Senang sahaja. Kalau cikgu cakap dia kuasa 3, kamu boleh buka page 6. Siapa-siapa yang dah faham tentang penggunaan kuasa 2, selalunya dia tak akan ada masalah bila cikgu suruh dia selesaikan kuasa 3. Kuasa 3 ni apa? Cikgu terangkanlah sikit. Okey, cikgu ambil page dia. Kuasa 3, dia punya definisi sama sahaja macam kuasa 2. Maksudnya apa? Kuasa tu maksudnya pendaraban. Pendaraban berulang. Berulang sebanyak 3 kali. Kalau 5 darab 5, maksudnya nombor 5 berulang 2 kali. Mana? 1, 2. Kita boleh tulis 5 kuasa 2.
Tapi bila dia berulang sebanyak 3 kali, 5 darab 5 darab 5, kita akan tulis dia 5 kuasa 3. Ni cara kita nak faham. Jadi kuasa 3 tu berulang sebanyak 3 kali. Jadi kalau kamu nak tekan kalkulator, kat mana kuasa 3 tu? Okey, cikgu ajar. Okey, cara dia contoh 5 kuasa 3 nak tekan kalkulator, kamu tak boleh nak terus tekan kuasa 2. Kamu kena tekan dulu iaitu button shift. Tekan button shift, barulah kamu tekan button X kuasa 2 ni. Nanti dia akan dapat yang warna kuning tu. Maksudnya kalau kamu nak dapatkan yang warna kuning dekat atas ni, kamu kena tekan shift. Okey, nanti kamu akan dapat 5 kuasa 3. Sekarang cuba tekan 5 kuasa 3 dapat berapa? 125. 125. Ini cara yang pertama. Cikgu pakai pula cara yang kedua. Cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, cikgu pakaikan dia pakai topi. Pakai topi. Okey. Topi dia mana? Okey, tekan yang ni. Ni adalah simbol topi. Ni adalah simbol topi. Ni simbol topi. Topi tu maksudnya kuasa tau. Sekarang cuba kamu tekan 5 topi 3. Dapat berapa? 125. Ya, 125. Maksudnya topi dekat sini adalah simbol kuasa. Dia boleh juga diaplikasikan kepada kuasa 2. Dia boleh juga diaplikasikan kepada kuasa 2, topi tu kan. Okey, contoh. Cikgu buat 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 49. Okey, kita akan dapat 49. Sekarang guna simbol topi yang cikgu tunjuk dekat tengah-tengah ni yang warna merah ni. Tekan 7 topi 2. Dapat tak 49 juga? Dapat. Okey, inilah bagus. Inilah maksud topi ni. Banyak cara cikgu ajar guna kalkulator malam ni. Lagi-lagi dalam keadaan pecahan, nak tukar wajar kepada tak wajar, nak tunjuk dia kuasa, nak tunjuk dia punca kuasa macam mana, bila nak letak kurungan, semua tu kamu kena faham betul-betul. Okey, bagus. Bagus. Okey, sekarang ni cikgu akan pergi kepada worksheet. Cikgu akan pergi kepada worksheet kita yang dekat depan. Negatif 6 kuasa 3. Negatif 6 kuasa 3. Jadi macam mana nak buat? Kamu tekan dulu kalkulator. Tekan sebiji. Negatif 6 tu dalam kurungan kuasa 3. Nanti kamu akan dapat jawapan dia negatif 216. Tapi bila dia minta jalan kerja, kamu kena buka dulu. Buka negatif 6 darab negatif 6. Dia kan kuasa 3, jadi kita bagi dia berulang sebanyak 3 kali. Barulah kita tulis jawapan dia 216. Jelas ke cara cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Kalau tak faham, bagi tahu cikgu. Okey, sekarang ni menggunakan contoh yang cikgu tunjuk dekat A, buat F, G dengan H. Selesaikan soalan F, G dengan H. Hantar dekat cikgu, hantar dekat WhatsApp. Okey, bagus. Dah ada yang dah buat? Okey, siapa tak faham tanya je cikgu. Cikgu bagi masa lagi 2 minit.
Okey, buat Siapa-siapa ada masalah bagi tahu cikgu. Lagi 2 minit. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Okey, bagus. Okey, pandai pandai. Kalau dia punya pecahan, bagi jawapan dalam keadaan pecahan tau. Jangan bagi jawapan dalam keadaan perpuluhan. Okey, mana yang lain ni? Cikgu tunggu lagi 1 minit. Okey, bagus. Okey, cepat. Okey, habis masa. Jadi, cikgu akan tunjukkan dekat depan jalan kerja dia. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Ramai yang dah send. Okey. Bagus. Okey, sekarang ni cikgu akan tunjukkan satu-satu. Okey, cikgu tunjuk ni, kamu boleh tengok betul-betul Okey. 1.7 kuasa 3. 1.7 kuasa 3 ni maksudnya apa? 1.7 ni didarabkan 3 kali. Cari cara tekan kalkulator dia. Tekan macam biasa. 1.7 kuasa 3. Untuk kuasa 3 tu tekan shift. Jadi kamu akan dapat jawapan dia 4.913. Ini jawapan dia. Untuk 7/10, ingat cakap cikgu, bila dalam keadaan pecahan, kamu kena buat dalam keadaan pecahan. 7/10 kuasa 3. Siapa yang tulis dalam macam ni, 7/10 kuasa 3, dia dapat ni, dia akan dapat jawapan dalam keadaan perpuluhan. Tapi, kalau kamu punya kalkulator tu tunjuk dalam keadaan jawapan perpuluhan juga, walaupun kamu tunjuk, walaupun kamu tulis macam ni, dapat juga jawapan dalam keadaan
perpuluhan. Apa yang kamu kena buat? Tekan shift ABC. Kamu akan dapat juga jawapan tu dalam keadaan pecahan. Jangan risau. Dia boleh terbalik-terbalikkan. Okey. Jadi 7/10. Lepas tu kamu tekan kuasa 3. Kamu akan dapat 343 ramai yang betul. Bagus. Okey, kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Okey, untuk H. Untuk H. Nak tekan kalkulator dekat sini. Buka kurungan dulu. Negatif 4/9 kuasa 3. Itu cara kamu nak tekan kalkulator. Negatif 4/9 kuasa 3. Sekejap, cikgu tekan kuasa 3. Jadi kamu akan dapat jawapannya negatif 64/729. Kok lah ada yang dapat. Okey, masing-masing boleh tengok kat sini. Dapat tak negatif 64/729? Dapat. Okey. Dapat. Okey. Tahu tak macam mana nak tukarkan dia kepada nombor perpuluhan? Tahu. Okey, tekan ABC. Untuk siapa-siapa yang tak tahu, tekan ABC. Nanti kamu akan dapat dia dalam keadaan perpuluhan. Tapi jawapan cikgu nak dalam keadaan pecahan. Selagi dia bagi soalan dalam pecahan, kamu kena bagi jawapan dalam keadaan pecahan. Melainkan soalan tu sendiri dalam keadaan perpuluhan. Jadi kamu akan dapat jawapan dalam keadaan perpuluhan. Jelas ke yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Bagus. Ramai yang buat, cikgu suka. Okey, jadi kita dah belajar kuasa 3. Sekarang ni kita belajar pula punca kuasa 3. Kita belajar pula punca kuasa 3. Macam mana nak tekan punca kuasa 3 ni? Senang saja. Okey, tengok kepada page ni, cikgu tunjuk. Dia tak ada apa-apa yang berubah pun. Okey, pentingnya kita faham kalkulator adalah bila kita tahu bila nak letak kurungan, bila tak perlu letak kurungan. Jadi punca kuasa 3 tu kat mana? Dia kat sini. Kamu tekan dulu shift. Tekan shift dulu, barulah kamu tekan simbol ni. Nanti dia akan keluarkan punca kuasa 3. Bila keluar simbol button yang betul. Barulah kamu letakkan nombor dekat dalam. Kalau nombor tu dekat dalam tu, dia dalam keadaan okey, dia dalam keadaan pecahan, kamu buka dulu 343. Kamu buat dia per 1728, baru tutup dia punya kurungan. Okey, bila tekan kalkulator, cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Dapat berapa? Erina dapat berapa? 7/12. Okey, kalau dapat 0 point banyak-banyak, tekan ABC. Sebab apa? Sebab jawapan dia dalam pecahan dia 7/12. 7/12 kalau kita tukarkan kepada perpuluhan 0.5343 tu. Erina dapat 0.543 tu ke? Dapat 7/12. Okey, bagus. Okey, kena letak kurungan tau. Okey, contohlah. Cikgu tak letak kurungan. Ni jawapan yang betul tau. Ini jawapan yang betul. Okey, jadi cikgu nak kamu tengok dekat depan. 343 per dengan 1728. Bila kamu tak letak kurungan, risau jawapan tu akan ada kesilapan lah. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu buat dekat depan ni, tadi kita dapat 7/12.
7/12. Sebelum nak dapat 7/12, kalau dia suruh minta kamu buat jalan kerja, kamu bukalah kurungan 343/1728, salin sebanyak 3 kali. Sebab apa? Sebab dia kuasa 3. Jadi bila dia kuasa 3, kita buka dia 3 kali. Sekarang ni dengan masa yang ada, apa yang cikgu nak kamu cuba buat adalah buat F, buat G dan buat H. Buat F, G, H. Okey, lepas tu send dekat cikgu. Kenapa nak kena send dekat cikgu? Sebab cikgu nak confirmkan jawapan kamu betul ke tak. Kalau salah, maksudnya kamu salah tekan calculator. Okey, buat cikgu tunggu. Cikgu bagi masa Okey, bagus. Okey, dah ada yang dapat jawab. Siapa nama ni? Bagus. Nanti cikgu cak. Okey, dah ada 2 orang. Cikgu bagi masa lagi Okey, bagus. Kalau dapat perpuluhan, tekan ABC. Tekan yang simbol cikgu tunjuk tadi tu. Oh, masukkan ni lah, masukkan ni. Bukan tu, masukkan ni. Sekejap cikgu tunjuk. Guna ni. Tu cara dia. Kalau yang calculator tu, cuba tekan tu. Tekan shift, lepas tu tekan button cikgu buat tu, masukkan nilai dia. Sampai ada masalah, WhatsApp
cikgu Okey, bagus. Cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, okey. Okey, 1 minit lagi. Nanti cikgu cek yang lain tu kan. Okey, habis masa. Siapa-siapa yang ada masalah, WhatsApp je cikgu. Okey. Okey, jadi kalau siapa-siapa yang ada masalah lagi cara nak tekan kalkulator ke apa ke, WhatsApp cikgu jangan WhatsApp cikgu. Nanti kamu nak exam ni. Okey, tak tahulah kalau kamu dah exam ke, cikgu minta maaf lah. Cikgu memang akan ulang balik ni. Okey, jadi kita akan pergi kepada cara nak tekan kalkulator. Kenapa cikgu fokus kepada cara nak tekan kalkulator? Sebab bila kamu tekan kalkulator, benda yang salah. Salahlah jawapan kamu. Ini macam biasa, tekan macam biasa. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 2.744. Tekan kalkulator, kamu akan dapat F ni adalah 1.4. Ni jawapan dia. Untuk G, buat kurungan. Buat kurungan macam mana? Buat dulu punca kuasa 3 ni. Buat dulu punca kuasa 3. Lepas tu, kamu buat kurungan 4 per salin nombor atas dulu. Per lagi sekali 125 tutup kurungan. Itu cara dia. Kalau yang pakai selain daripada 570 yang warna putih tu ke, yang warna pink tu ke, dia ada simbol. Simbol yang macam ni. Simbol dia petak 2. Tekan shift atas dia akan ada simbol macam ni. Guna simbol ni. Guna simbol ni. Okey, jadi dekat sini. Bila kamu dah dapat, macam cikgu tekan dekat depan, 4 per 12 per dengan 125 tutup kurungan. Jadi, kamu akan dapat jawapan dia 1, 3/5. Tukarkan kepada pecahan tak wajar, kamu akan dapat 8/5. Inilah jawapan dia. Boleh cek. Kalau kamu dapat ni pun betul, kamu dapat ni pun betul. Siapa yang tak dapat tu maksudnya jawapannya salah. Salah tu maksudnya disalah tekan kalkulator. Okey, punca kuasa 3 untuk soalan H pula. Salin 3 dulu. 10 per dengan 729 per. Tutup kurungan. Jadi, kita salin macam cikgu tunjuk dekat depan. 729 tutup kurungan. Jadi dekat sini, kamu akan dapat jawapan dia 1/4/9. Kalau nak tukarkan kepada pecahan tidak wajar, kamu akan dapat 13/9. Ini jawapan dia. Ini adalah jawapan untuk soalan-soalan di hadapan ini. Cikgu harap kamu boleh nampak macam mana nak buat ni. Okey, jelas ke yang ni cikgu dekat depan ni? Boleh faham ke? Boleh. Ayu, boleh faham ke? Boleh. Okey. Kan. Bagus-bagus. Ramai yang hantar dekat cikgu ni. Ramai yang hantar cikgu tak sempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, ramai 15 orang. 5 orang lagi mana? Okey, jadi cikgu pergi kepada latihan pengukuhan. Dalam peperiksaan nanti tak adalah dibagi soalan satu-satu macam tadi. Tak adalah dia bagi soalan satu-satu macam tadi. Dia bagi soalan macam dekat depan ni. Dia bagi soalan macam dekat depan ni. Okey, jadi cara nak jawab soalan dekat depan ni adalah kamu kena tahu guna kalkulator. Kamu kena tahu betul-betul cara guna kalkulator. Okey, sekarang ni cikgu akan buat soalan I. Cikgu akan buat soalan I.
Okey, tengah tengok ke kat depan ni? Cikgu nak dengar sikit suara. Ya. Okey. Cikgu. Okey. Ini adalah contoh soalan yang akan ditanya. Yang cikgu ajar tadi satu-satu. Yang kamu kena terjemahkan sekarang ni adalah macam mana kamu nak selesaikan soalan dekat depan. Dia gabungkan semua. Contoh, punca kuasa 169. Kamu selesaikan dulu. Guna kalkulator. Punca kuasa 169. Jangan selesaikan sekaligus. Bila kamu selesaikan semua ni sekaligus dalam kalkulator, kamu akan dapat jawapan yang salah. Sebab apa? Sebab bila kamu salin terus, kamu terdedah dengan kesilapan. Maksudnya salin satu-satu macam cikgu ajar tadi. Kuasa 2 nak tekan macam mana, punca kuasa 2 nak tekan macam mana, kuasa 3 nak tekan macam mana, punca kuasa 3 nak tekan macam mana. Salin satu-satu. Okey, punca kuasa 169 kita tekan kalkulator, kita dapat 13. Tolak, kita tekan 2 kuasa 3, tekan 2 kuasa 3, kamu akan dapat 8. Bahagi dengan punca kuasa 3, 125. 125, kamu akan dapat 5. Bila kamu dah habis, maksudnya dah tak ada kuasa 2, dah tak ada kuasa 3, dah tak ada punca kuasa 2, dah tak ada punca kuasa 3, apa yang kamu boleh buat? Kan dalam kalkulator, setelah kamu boleh tekan kalkulator. 13 tolak 8 bahagi dengan 5. Jadi kamu akan dapat jawapan dia 11.4. Jangan selesaikan satu-satu. Kenapa? Sebab kalau kamu selesaikan satu-satu, kamu cek balik bab 1. Maksudnya siapa yang buat 13 tolak 8 dulu, lepas tu baru nak dia bahagi dengan 5, salah. Sebab apa? Sebab kalau ada bahagi, kita buat bahagi dulu. Jadi kalau siapa buat 13 tolak 8 baru bahagi dengan 5, dia akan dapat 1 tau. Tapi jawapan 11.4. Yang ini penjelasan dia ada dekat bab 1. Bab 1. Tapi cikgu tak pergilah kepada bab 1. Pakai kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia. Jawapan yang betul iaitu 11.4. Boleh faham ke? Boleh. 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 Cikgu Lek. Boleh dengar ke suara cikgu? Okey, contoh Boleh. yang cikgu bagi dekat depan, berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat depan, cuba buat soalan K. Okey, cuba buat soalan K. Ni dekat depan ni, tak ada dekat worksheet tu, dekat depan ni. Cuba buat soalan K. Negatif kena buat kurungan, cikgu beritahu awal-awal. Macam mana nak buat ni? Soalan nombor apa?
Siapa yang ada masalah dengan kalkulator, ambil gambar full kalkulator ya. Okey, 1 minit. Baik. Okey, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, bagus. Yang dah siap tu bagus. Cikgu suka. Okey, jadi boleh tengok kepada soalan K. Cikgu tunjuk cara nak tekan kalkulator. Satu-satulah cikgu tunjuk sebab ada yang tak dapat lagi. Untuk siapa-siapa yang kalkulator yang lain daripada yang dekat depan ni, sila ambil gambar send dekat cikgu. Sebab apa? Sebab dia lain kalkulator, lain tempat. Okey, kita tengok kepada soalan K. Untuk simbol punca kuasa 3 ni, macam mana kita nak keluarkan? Yang pertama, kamu kena tekan shift. Tekan warna merah dulu. Lepas tu baru tekan yang warna kuning. Yang ada simbol macam ni. Cikgu ulang lagi sekali. Tekan yang warna merah dulu. Baru tekan yang warna kuning. Barulah dia keluar macam ni. Kalau ada kurungan. Kalau ada negatif, kamu kena letak kurungan. Negatif 125. Bila kamu tekan macam yang cikgu tekan dekat depan, letak kurungan negatif 125, kamu akan dapat yang ini sahaja jawapan dia negatif 5. Tambah 169. Tekan punca kuasa 169 dalam kalkulator sebiji 169. Kamu akan dapat 13. Darab 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Selesaikan satu-satu. Ini jawapan dia. Negatif 5. Bila dia dah dapat, maksudnya bila kamu dah hilangkan kuasa 2, hilangkan kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3, kamu boleh terus tekan. Jadi kamu akan dapatlah jawapan dia. Iaitu jawapan dia akan dapat 99. Inilah jawapan akhir dia. Cikgu harap jelaslah apa yang cikgu cuba sampaikan ni. Okey. Okey, jadi sebelum kita nak habiskan kelas kita, dan kita dah nak habis dah kelas kita, cikgu nak refresh balik apa yang kita belajar. Yang pertama sekali kita belajar tentang kuasa 2. Cikgu nak ajar kamu, bukannya nak tekan kuasa 2 ni, tekan macam tu sahaja. Jadi kamu kena tahu bila nak kena buat kurungan, bila tak payah kena buat kurungan. Yang kedua, kita buat latihan banyak dah kuasa 2 ni. Lepas tu kita proceed dengan punca kuasa 2. Okey, kita proceed dengan punca kuasa 2, kita buat pula latihan punca kuasa 2 guna kalkulator. Lepas tu kita proceed kepada punca kuasa 2 sempurna, isi pelajaran kita yang ketiga. Macam mana nak tahu dia kuasa 2 sempurna ataupun tak? Okey. Lepas tu nombor 4, kita belajar cara buat kuasa 3. Akhir sekali kita belajar cara buat punca kuasa 3. Kemudian kita gabungan operasi. Gabungan operasi antara kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Macam 2 contoh cikgu tunjuk dekat depan ni. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Jam pun dah sudah menunjukkan pukul 10.30. Cikgu harap sangat kamu semua faham. Kalau tak tahu apa, WhatsApp je cikgu. Tanya cikgu. Jangan diam. Untuk Adlin ada soalan kan nak tanya cikgu kan? Adlin ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Nanti cikgu jawab Adlin punya soalan untuk kelas minggu lepas yang ada X dengan Y tu. Okey, sekarang dah 10.30, nanti cikgu jawab hantarlah dekat Adlin. Okey, jadi sampai situ sahaja semua.
kita punya kelas, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, jadi sampai situ sahaja untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berehat. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Good night. Okey, sama-sama. Okey.